Salatu wassalam. Allahumma alam. Allah. Kita telah sampai baru ni ke muka surat 779. Perbincangan tentang hadis pada muka surat 778 tu baru ni tak ada habis. Tak ada habis. Dan hadis itu nombor 519 di bawah tajuk 90. Tajuknya bermula pada muka surat 774, iaitu bab akibat orang yang terlepas sembahyang asar. Kemudian Imam Bukhari buat mari hadis 519. Hadis 519. Hadis itu berbunyi: wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asr faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Terang kau bunyi kau tak dengar? Boleh? Qala Abu Abdullah yatirakum wa tartu ar-rajula idza qatalta lahu qatilan aw akhadhta lahu malan. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terlepas sembahyang asar bagaikan telah kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Abu Abdullah, yang Imam Bukhari berkata, yatirakum, engkau berkata watartur rajula, maksudnya aku telah membuatkan seseorang hidup sendirian dan tidak mempunyai apa-apa harta lagi. Setelah engkau membunuh seseorang daripada ahli keluarga dan sahabatnya, atau engkau mengambil harta bendanya, pada ketika itu kita kata watartur rajul. Jadi berkenaan dengan hadisnya kita telah bincang dah baru ni. Hanya hak tak ada bincangnya ialah berkenaan dengan kata-kata Imam Bukhari, qala Abu Abdullah yatirakum. Itu muka surat 779. Tiba-tiba Imam Bukhari kunyahnya ialah Abu Abdullah. Abu Abdullah tu maksudnya Imam Bukhari. Tiba-tiba kita dapati dia kata yatirakum. Yatirakum, apa kena-mengenanya dengan hadis? Dia nak ayat ke apa? Memang cara Bukhari itu pelik sikit lah. Kalau kita tidak biasa, kita akan mendengar. Jadi ada nota 964 tu, bapa Imam Bukhari tiba-tiba kata yatirakum. Oleh kerana di dalam hadis 519 terdapat perkataan wutira. Terdapat perkataan wutira. Imam Bukhari terus teringat kepada apa yang tersebut di dalam surah Muhammad ayat 35, walay yatirakum a'malakum. Tu yatirakum tu duduk situ. Duduk situ. Jauh tu kan pergi kan. Tapi dia sebut yatirakum. Sebenarnya kalau nak kira ayat tu panjang lagi, tapi paling ringkas pun walan yatirakum a'malakum. Walan yatirakum a'malakum. Jadi dia isyarat kepada hak tu lah. Dia isyarat kepada hak tu. Pendeknya sedap mengaji Bukhari ini baru sedap jelira molek.
Lepas tu kita buat kelik pun kita boleh baca pula, boleh rujuk lagi kalau kita ingat Quran. Tu salah satu lah. Sebab selalu Imam Bukhari ni dia guna gini, ringkas yatirakum. Ini apa kena mengenanya dengan hadis ni? Dia nak ayat gapo? Lepas tu kalau ayat-ayat tu duduk mana? Nombor satu, salah satu je lah, salah satunya ialah seseorang tu ingat Quran. Kalau dia ingat Quran memang lagi menarik lah. Sebenar keperluan, kepentingan kita kepada Al-Quran. Al-Quran tu sebagai rujukan utama sebenar. So, yang kedua, seseorang tu dia kena mahir ilmu alat, orang panggil. Ilmu alat ni ilmu yang berkait dengan bahasa lah, seluk-beluk bahasa Arab tu. Dia bukan sekadar boleh gitu-gitu je, boleh sungguh. Boleh sungguh. Memang serah kalau lagu tu. Selain daripada tu banyak lagi lah yang lain-lain kan. Antaranya ialah dia tahu ilmu usul usul hadisnya, usul tafsirnya, usul fiqhnya, macam-macam lah usul. Pendek kata, hak sebenarnya boleh merasa Bukhari ni, Sahih Bukhari orang alim. Tu ialah rekahnya. Baru dapat ambil munafaat sungguh, balik dia boleh baca, boleh rujuk pula. Baru dapat ambil munafaat sungguh. Tapi tidak orang alim pun boleh juga. Cuma kena turun, kena turun sikit. Lepas tu ada tempat-tempat tu tak lagi dia kena bicara cara ilmu tu, tak lagi. Tapi banyak daripadanya kita banyak dapat manfaat, dapat manfaat juga. Terutamanya apabila ada dalam bahasa kita, bahasa Melayu ni boleh faham. Lepas tu kalau macam sekarang ni ada rakaman pula, boleh tengok pula. Boleh tengok pula. Lepas tu seterusnya kalau dia adakan kelas ni berterusan lah, orang-orang lain lah pula tu. Semula boleh bicara, boleh bicara lagi, boleh muzakarah lagi. Dengan begitu dia akan jadi dapat hadam jugalah orang ramai, terutamanya pengajaran dia. Jadi hak ni Imam Bukhari dia guna cara tu lah, yatirakum. Sebab Imam Bukhari dia tak lupa Quran. Dia seseolahnya dia menulis bila-bila dia nak ajar orang yang orang yang baca kitab dia, orang yang mengaji kitab dia, nak mengajar adab, disiplin, nak mengajar banyak perkara ilmu yang sepatutnya seseorang itu miliki. Dia nak ajar tu. Jadi yatirakum tu isyarat kepada satu ayat Quran. Hak tadi walan yatirakum a'malakum. Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amalan-amalan kamu. Yani Allah tidak akan kurang amalan kita, pahala amalan kita. Alah kebanyak ada, alah kebanyak ada, alah kurang tak ada. Kalau patut dapat satu, mesti satu. Alah kebanyak sampai 10 kali ganda tu ada. Alah kurang ada juga keadaannya boleh jadi kurang juga. Tapi kalau mengikut perkiraan hak asalnya tak kurang. Jadi isyarat kau tu lah. Apa dia isyarat ke situ? Sebabnya ada perkataan mutira tu sebutir tu, dalam hadis 519 tu, faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Tu ada bagaikan telah orang yang terlepas mayang asar, bagaikan telah kehilangan ahli keluarga dan harta benda. Jadi wutira tu dengan makna telah kehilangan. Wutira itu itulah kita kata dia guna istilah lah. Ada kadang-kadang tu kena kait dengan ilmu lah. Wutira tu fi'il, fi'il madhi.
Asalnya watara. Yatira tu, watara yatiru. Itu fi'il mudhari'. Dia nak ayatnya perkataan ini daripada perkataan asal yang sama. Dalam Quran pun ada juga perkataan ni, cuma dia tidak guna mutira gitu. Dia guna dalam bentuk yatira, iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ada pun dalam hadis tu fi'il madhi. Madhi pula majhul. Ni guna ilmu nahwu lah. Guna ilmu nahwu lah. Jadi Imam Bukhari nak ceritanya yatira dalam ayat Quran itu dengan mutira dalam hadis ini berpunca daripada sumber yang sama. Perkataan asal dia sama. Dan makna dia pun lebih kurang. Makna dia tu. Dia nak cerita tu. Dan dari segi penggunaannya, itulah. Cuba tengok, kita baca bawah ni ya. Nota 964 ni. Walan yatirakum a'malakum, bermaksud dia, yakni Allah, sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amalanmu. Tujuannya ialah mengisyaratkan kepada kesamaan kerja. Kesamaan kerja, yakni amal, mengikut ilmu nahwu Arab lah. Bukan amal-amalan kita tu dah. Ni lain ni, cerita lain ni. Dan erti kedua-duanya. Perkataan yatira, yatiru asalnya, yang tersebut di dalam ayat itu adalah fi'il mudhari' bagi watara yatiru watran watiratan. Bagi watara, biasa watara yatiru watran watiratan. Dia bertindak menasabkan dua maf'ul. Jadi watara yatiru ni satu fi'il yang kerja dia, amal dia, orang panggil amal. Kerja dia menasabkan dua maf'ul. Maf'ul pertamanya ialah kaf khitab selepasnya. Kaf khitab selepasnya. Walan yatira kaf kum tu, kaf tu. Itu maf'ul pertamanya. Ada peminda dia bahasa Arab ni setiap patah, setiap huruf tu ada makna. Setiap huruf tu ada makna. Jadi maf'ul yang pertamanya ialah kaf khitab saja. Kaf saja, bukan mim tu. Mim tu galai pula. Maf'ul keduanya ialah a'malah. Walan yatirakum a'malah, itu maf'ul kedua. Pada a'malakum, selepas itu. Begitu juga dengan perkataan wutira di dalam hadis di bawah bab ini. Ia juga muta'addi kepada dua maf'ul. Itu istilah belakang tu. Oleh kerana ia telah digunakan dalam bentuk bina majhul, maka maf'ul pertamanya berupa dhamir yang tersembunyi di dalamnya ditukar menjadi naib fa'il kepadanya. Jadi naib fa'il. Maf'ul keduanya pula ialah ahla. Sebab tu ahla, tidak ahlu. Baris tu. Sebab tu ahla. Perkataan ahla selepasnya, antara arti watara yatiru watran watiratan yang mutaaddi kepada dua maf'ul ialah mengurangkan, mengurangi, menghilangkan, melenyapkan, merampas dan sebagainya. Banyaklah makna dia. Jadi hak ni Imam Bukhari nak ceritanya wutira dalam hadis ni dari segi amal dia, dari segi kerja dia mengikut nahwu lah, serupa dengan hak dalam Quran yatirakum. Dari segi kedua-duanya mutaaddi kepada dua maf'ul, nak kepada dua maf'ul. Ni istilah lah. Payah kalau kita nak ayat panjang pula lah. Waktu dia kena ngaji, dia kena ngaji nahwu Arab lah. Kalau ayat pun tak ada guna juga. Kalau ayat pun tak ada guna juga. Jadi buat masa. Tapi kena ayat sini ni. Apa dia buat mari tu? Dah kita nak baca semua sekali Bukhari, pasal dia dah lagu tu. Kalau tidak, pakai ambil hadis dia tak ada bahada ni. Imam Bukhari ni kalau dalam apa ni kitab-kitab Bukhari yang ringkas, mukhtasar, tajrid Bukhari, dia tak ada dah ni. Kata Abu Abdullah Imam Bukhari ke tak ada dah tu. Tak ada. Tapi kalau dalam Bukhari hak penuh, hak lengkap dia ada. Dia molek hak lengkap tu lah. Sebab apa kita boleh tahu semua sekali perbahasan dia tu.
kita nampaklah kemahiran dia tu. Misalnya Azan ni wutira, tapi iyalah panjang cerita lah. Dia muta'addi kepada dua maf'ul. Kalau tidak maf'ul, naib fa'il orang panggil. Banyak kali dah. Jadi dua maf'ul tu naib fa'il. Hak tu lah asal maf'ul yang pertama dia dua maf'ul juga. Hak ni dia kena ngaji lah. Tak boleh pergi panjang Dia nak cerita supo. Engkau berkata watartur rajula. Kau kata lagu ni, apa maksudnya? Aku telah membuatkan seseorang hidup sendirian dan tidak mempunyai apa-apa harta lagi. Aku buat dia ni seorang tinggal. Habis anak-anak dia aku bunuh. Lepas tu harta benda pun aku rapah habis, tak ada. Itu orang panggil watara juga. Watartur rajula. Setelah engkau membunuh seseorang daripada ahli keluarga dan sahabatnya, atau engkau mengambil harta bendanya, mana kita kapah habis harta benda dia, pada anak yang kita bunuh habis, tinggal dia seorang. Ketika tu orang panggil, orang kata dalam bahasa Arab watartur rajula, aku telah membuatkan orang itu, gitulah jadinya. Jadi apa tu pula tujuan Imam Bukhari buat mazhab ni? Dia nak ayatnya perkataan watara yatiru ni ada kalanya diguna sebagai apa ni orang panggil adik-beradik, akhawat zanna yang menasabkan dua maf'ul. Dua maf'ul tu asalnya mubtada khabar, panjang kalau nak kira. Selagi dia ni sebagai fi'il biasa yang mutaaddi kepada satu maf'ul saja. Dia nak ayat tu. Tengok. Sikit dia dua patah. Ya tirakum wa tartur rajula. Tapi kan kalau kita selami hak dia buat, dia ada maksud. Dia nak ceritanya, kalau kamu jumpa dalam hadis orang baca ni Sa'di kan, faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Kalau kamu jumpa orang baca, atau dalam hadis lah, kita hadis yang berbagi, faka'annama wutira ahluhu wa malu. Betul juga tu. Dia nak ayat tu. Sebab apa? Kalau kita kata wutira ahlahu wa malahu, bermakna kita pakai wutira itu sebagai fi'il yang mutaaddi kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertamanya sebab ayat tadilah naib fa'il dalam dia. Maf'ul yang keduanya ahla. Sebab tu bagi datang maf'ul kan? Pada orang ngaji Arab sikit sebab dia tahu maf'ul hukumnya mansub nasab. Nasab tu. Tapi kalau jumpa dalam hadis wutira ahluhu wa maluhu, betul juga, tidak salah dari segi bahasa. Apa ni, dia mutaaddi kepada satu maf'ul. Mana satu maf'ul? Naib fa'il dia. Ahlu tu jadi naib fa'il kepada dia lah. Dia nak ayat tu. Sebab seperti banyak kata dalam bahasa Arab ni, dia macam ra'a ada dia beramal kepada dua maf'ul, mutaaddi kepada dua maf'ul. Ada ra'a mutaaddi kepada satu maf'ul. Supaya juga watara ni ada yang mutaaddi kepada dua maf'ul. Mutaaddi kemudian kita kata kalau kita guna bahasa Melayu sikit lah, sebab ni ada jumpa saya baca juga buat nahu Melayu pun sikit sebanyak. Ni jumpa ada dia panggil kata kerja, fi'il tu kata kerja, mutaaddi tu melampau, kata kerja melampau. Kata kerja melampau ni dia melampau kepada satu objek atau dua objek, gitu. Ni mutaaddi kepada dua, melampau kepada dua objek. Ada mutaaddi kata kerja melampau yang melampau kepada satu saja objek. Satu saja objek. Ada juga lagu tu. Supaya perkataan ra'aitul qamara misalnya, saya tengok bulan. Jadi hak tu mutaaddi kepada satu maf'ul saja. Al-qamara satu. Kalau kita kata ra'aitu Muhammadan aliman, saya dapati Muhammad alim. Itu dua maf'ul. Muhammadan sah, aliman sah, dua maf'ul. Gitu. Banyaklah perkataan hak lagu tu. Ada kalanya gini, ada kalanya gini. Imam Bukhari nak cerita, kalau mupakat mana-mana pun betul, tidak salah. Jangan gaduh kata salah. Kalau kata wutira ahluhu wa maluhu, betul. Wutira ahlahu wa malahu, betul. Atas dasar apa? Itulah kaedahnya.
Itulah kaedahnya, asasnya. Itu dia nak cerita tu Lepas tu nota 965, tujuan Bukhari mengemukakan contoh kedua ialah watartur rajul, iaitu watartur rajul ialah untuk mengisyaratkan kepada perkataan watara yatiru itu ada kalanya menasabkan satu maf'ul sahaja. Sebab itu berdasarkan sesetengah riwayat perkataan ahlahu wa malahu selepasnya dibaca dengan rafa', ahluhu wa maluhu, sebagai naib fa'il kepadanya. Bagaimanapun jumhur ulama mentarjihkan riwayat yang sahih dan masyhur dengan nasab ahlahu wa malahu sebagai maf'ul kedua bagi wutira. Antara arti watara yang mutaaddi kepada satu maf'ul ialah mengambil, menarik, membunuh, menakutkan, menjadikan seseorang hidup sendirian dan lain-lain. Itu antara makna dia. Dan kita nak tahu tu dari segi makna dia tu beza. Ada beza dari segi makna dia. Hak ni watara ni hak mutaaddi kepada dua maf'ul atau satu maf'ul. Makna dia. Tengok makna dia. Makna dia kan. Kalau makna ni dia mutaaddi kepada satu maf'ul. Kalau makna hak tadi mutaaddi kepada dua maf'ul. Tapi benda ni benda susah. Sebab tu kata dah tadi kan, dia kena orang ngaji juga. Baru sempurna. Kalau tidak, ya duduk awal-awal ni dah tak tahu gapo. Dari segi apa tu ada kesan makna dia ke? Tak ada makna, lebih kurang je. Lebih kurang je dari segi makna dia tu. Cumanya dia nak cerita tu takut kita duduk miskin. Pada baca lagu mana ni, ahlahu ke ahluhu. Dia nak ayatnya boleh. Tapi kalau berdasarkan riwayat yang masyhur, kebanyakan riwayatnya ahlahu. Kalau nak kira dari segi nahwu, boleh kedua, tidak salah. Kalau nak kira dari segi kaedah nahwu. Tapi kebanyakan riwayat yang sahihnya lagu mana? Dengan rafa' ke dengan nasab? Jawabnya dengan nasab. Tu Imam Bukhari nak cerita. Habislah situ. Kita pergi kepada bab baru. Masuk bab baru. Bab man taraka al-'asra. Wa bihi qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir an Abi Qilabah an Abi al-Malih qala kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yawmin dhi ghaymin faqala bakkiru bi salati al-'asr fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man taraka salat al-'asr faqad habita 'amaluhu. Bab 97 ni bab orang yang meninggalkan sembahyang asar. Bab sebelum pada ni bab orang yang akibat orang yang terlepas sembahyang asar. Terlepas. Hak ni meninggalkan. Bab orang yang meninggalkan sembahyang asar. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abil Malih, katanya kami pernah bersama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami dalam satu peperangan pada suatu hari mendung. Maka kata Buraidah, segerakan sembahyang asar, kerana Nabi SAW bersabda, sesiapa meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalannya. Nah, itulah hadisnya. Jadi apa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni? Dia ada maksud dia yang tersendiri, ada maksudnya yang tersendiri. Sebelum tu kalau kita baca dalam kitab-kitab Syarah Bukhari, dia banyak perkara lah hak dibincangnya, hak dibahasnya. Antaranya semua kata tajuk dalam nuskah Bukhari itu ada. Gini kau semuanya. Kau ada beza. Ada beza. Jadi dia ada juga bahas benda-benda lagu ni. Jadi sebab dalam tajuk kita, dalam nota kita 966 itu, berdasarkan nuskah Sahih Bukhari yang dipakai Hafiz Al-Aini, tajuk bab ini adalah begini, bukan seperti tu. Gini, ada beza sikit. Babu ithmi man tarakal asr. Bab dosa orang yang meninggalkan sembahyang asar.
Bukan orang yang meninggalkan sembahyang asar saja, dosa orang yang meninggalkan sembahyang asar. Dia ada perkataan ithmi tu sebuti. Itulah bezanya daripada hak lain. Dia ada sikit sebanyak perbezaan. Jadi apa tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni? Pensyarah Sahih Bukhari berbeza pendapat lah. Ada yang kata begini, ada yang kata begini. Mereka terbahagi kepada beberapa kumpulan. Satu, ada yang menganggap tajuk bab ini adalah satu tajuk bab yang tidak diperlukan. Jadi tajuk bab zaid dia panggil, tidak diperlukan, sebenarnya tak perlu. Imam Bukhari boleh buat masuk hadis ni di bawah tajuk sebelum pada ni, boleh dah, tak payah buat bab suku. Jadi tajuk bab ni zaid kata dia. Hadis di bawahnya sesuai juga diletakkan di bawah tajuk bab sebelumnya, kerana boleh termasuk dalam kata orang yang terlepas sembahyang asar itu segala bentuk terlepas. Kan? Bab sebelum pada ni terlepas, boleh termasuk bawah terlepas tu dah. Seperti terlepas terus waktu sembahyang asar, terlepas waktu afdalnya, terlepas dengan sengaja, dan terlepas dengan tidak sengaja, terlepas berjemaah, banyaklah terlepas tu, boleh masuk belakang. Jadi hak sini ni meninggalkan sembahyang asar ni, siapa sembahyang asar tu terlepas dengan sengaja, terlepas juga kan, boleh masuk bawah tu je, masuk bawah tu. Tak payah kita kata buat tajuk suku. Orang kita kata banyak makuk pinggan gitu. Meninggalkan sembahyang asar dengan sengaja termasuk dalam salah satu bentuk terlepas juga. Kalau begitu, apa gunanya dibuat satu tajuk bab khusus untuknya? Apa faedah? Takkanlah Imam Bukhari lagu tu buat sesaja gitu. Di samping itu, tajuk bab sebelum ini juga berkenaan dengan ancaman berat terhadap orang yang meninggalkan sembahyang asar. Berat tak beratnya serupa dengan seseorang tu kehilangan ahli keluarga dan harta benda. Ni cerita hak sesok akibat sesok lah. Itu ancaman orang yang terlepas sembahyang asar. Hak ni pun terhapus amalannya, akan dapat benda ni sesok juga serupa tadi. Orang yang meninggalkan sembahyang tidak semestinya dalam kenyataan dalam dunia ni dia akan kehilangan ahli keluarga dia dan harta benda dia. Dah berapa ramai, tak ada apa-apa, kau ramai dah, kau kaya dah. Jadi hak kerugian tu, kehilangan tu akan dirasainya seesok. Tak serupa ni, terhapus amalannya tak serah dalam dunia, seesok lah. Jadi kalau nak kira dari segi ancaman berat tu pun sudah termasuk bawah bab sebelum ni juga, boleh masuk bawah tu. Sebab apa ya dia buat bab suku ni, bab apa? Yang kedua, bab 96, hak sebelum ni lah, ni bab 97, menyatakan akibat orang yang terlepas sembahyang asar dengan tidak sengaja. Bab 97 ini pula menyatakan akibat meninggalkan sembahyang asar dengan sengaja. Beza tu. Keadaan terlepas sembahyang asar dengan tidak sengaja dan meninggalkannya dengan sengaja tentu sekali jauh bezanya. Hak dulu terlepas, hak bila kata ter tu maknanya tidak sengaja. Hak ni meninggalkan, melepaskan dengan sengaja tu. Jadi dia nak ceritanya sebab ada beza. Ada beza. Lepas tu dari segi ancaman dia, akibat pun berbeza. Kalau terlepas itu bagaikan kehilangan ahli keluarga, dia sebut lain. Hak ni, hak meninggalkan dengan sengaja ni, terhapus amalannya. Lagu lain. Dalam hadis tu disebut akibat dia. Sebab itu Imam Bukhari fikir patut kena buat bab berasingan, bab suku ni, tak boleh letak di bawah hak sebelum pada ni. Itu dia fikir gitu. Yang ketiga, bab 96 menyatakan kerugian yang ditanggung oleh orang yang terlepas sembahyang asar dengan tidak sengaja itu, meskipun sudah sangat dahsyat, kerugian yang ditanggung oleh orang yang meninggalkan sembahyang asar dengan sengaja lebih teruk dan dahsyat lagi daripada itu. Hak tu teruk dah. Dia nak ceritanya hak ni lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi.
Orang yang kekurangan atau kehilangan ahli keluarga dan harta benda memanglah sedih dan berduka nestapa. Tetapi orang yang terhapus amalan kebaikannya dan jadi sia-sia saja kebajikan yang dibuatnya di akhirat nanti, lebih sedih dan sengsara lagi daripada orang yang kehilangan ahli keluarga dan harta benda dunia yang fana ini. Duduk ingat kau banyak lah bawa, banyak benar lah bawa. Kau tu kau ni sedekah lagi, puasa lagi, semaya lagi, kau tu kau ni lagi kan, haji lagi berapa kali dah. Gigi sana tak ada kau satu, buka-buka surat kosong. Lepas tu kalau timbal pun timbal apa, nak pun naik, tak ada, langsung nak berat dia tu. Sia-sia. Kalau kehilangan ahli keluarga, hilanglah beberapa orang, tak ada. Kehilangan harta benda pun, ya tak apa, boleh cari mula, kita kata. Kalau di akhirat saya sebab pun, kalau hilang sikit, tak apa. Kalau hilang ahli keluarga, tak ada, sebab sebahagiannya masuk dalam neraka. Katakanlah, mana ada anak kita berapa orang misalnya dah, 10 orang misalnya, hak 5 lagi tak ada ni, buat apa? Jadi tinggal 5 saja masuk dalam syurga. Kehilangan tu, sedih tu, ingat juga. Tapi kalau dia masuk dalam syurga, tak ada sedih dah. Sebelum pada tu lah mikir, sebelum pada tu dah duduk mana? Itu kehilangan. Tapi dia tidak kehilangan habis, ada lagi. Ni kalau terhapus, amalan ni terhapus, tak ada. Sedih lagi tu. Maka Bukhari merasakan perlu kedua keadaan tersebut dipisahkan menjadi 2 bab yang berasingan. Itulah alasan dia lah. Bab apa yang dia buat? Bab berasingan. Kalau nak kira secara umum, secara kasarnya boleh masuk dah bawah tu. Ada satu alasannya sebab lafaz hadis itu tidak sama, akibat dia, cerita akibat dia tu tidak sama. Yang kedua, hak mula-mula tu 96, hak 96 tu menceritakan hak terlepas dengan tidak sengaja. Setara hak tidak sengaja tu pun ada akibat dia. Ada ayat sembahyang asar ni penting, berat, besar artinya, maknanya. Setara tinggal tidak sengaja tu pun ada kerugian dia. Lepas tu hak ni nak cerita tentang hak tinggal dengan sengaja. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok dari segi akibat dia tu, yang pertama tu memang teruk dah, tapi tidak seteruk yang kedua. Hak yang kedua ni lagi teruk. Jadi nak masuk dalam syurga lagu mana dah kalau amalan terhapus belakang, kosong belakang, tak ada ruang, tak ada peluang dah nak masuk dalam syurga kalau amalan itu terhapus. Apa yang terhapus gitu mau lah, sembahyang lain tidak terhapus gitu. Ini menunjukkan sebab tadi kita kata tadi, ada juga amalan-amalan yang jadi terhapus, ada juga. Tapi pada dasarnya kalau kita buat kebajikan, Tuhan bagilah pahala. Itu pada dasarnya. Janganlah ada benda-benda yang dapat menghapuskannya pula. Di antara yang menghapuskan amalan seseorang itu, ni melepaskan sembahyang asar dengan sengaja. Jadi mana kena ambil berat benar lah hak ni. Hak lain cuma ambil berat dah. Dia kata hafizu ala salawat, jaga molek semaya tu. So jaga dah. Wassalatil wusta, dan sembahyang wusta. Dia sebut secara khusus, mana kena jaga molek. Tu kena jaga lebih lagi. Salatul wusta tu kebanyakan ulama mengatakan sembahyang asar. Jadi dia sebut secara berasingan. As-salawat tu masuk dah sembahyang asar secara umumnya, tetapi oleh kerana penting sangat sembahyang ni, istimewa sangat, jadi kita tak faham lah bapa Allah SWT buat gitu sembahyang asar. Tak faham bapa yang nak jadi lebih, tak faham. Kita tak tahu. Hak mudah je kita serah ke dia lah. Hak mudah tu tak selalu korek lah. Kalau korek pun tak sesuai juga. Ilmu tu hal luar. Jadi apa jadi sembahyang ni kalau nak kira,
Sembahyang Zuhur nombor 1 kalau duk kira kan. Hak Jibril bagi ajar. Sembahyang Asar nombor 2. Apa yang nombor 2 ni jadi lebih? Kita kata nombor 1 lah lebihnya. Ataupun akhir sekali kau lebih. Tidak begitulah. Gini. Nak we mudah faham. Kita kalau ada anak. Anak hak jadi sekali tu nombor berapa? Ikutlah sebut dah. Nombor 3 misalnya dah. Bapa nombor 3 cuba tanya dah. Bapa nombor 3. Tak boleh jawab kan? Atau apa nombor? Kita boleh tengok kan, boleh tengok. Anak kita mana-mana tu hak paling hak paling baik, hak paling lebih lah. Ada, dia ada kan? Hak bosu kita kata. Bapa hak bosu. Tak boleh ayat juga. Hak tu kita boleh tengok tu. Anak kita sendiri. Ada sebab apa kita tak boleh ayat? Sebab bukan kerja kita. Tu ya. Kalau kerja kita boleh ayat. Sebab apa tak pergi main? Sebab gini-gini. No. Sebab apa tak main-main? Sebab gini-gini. Hak tu tidak kerja kita. Kerja Tuhan tu. Bila kerja Tuhan, tak boleh nak jawab lah kita. Nak tanya dia tak boleh. Saya esok baru kenapa? Saya esok. Baru kita tahu. Oh ni. Banyak benar lah hak kita pedek je tak boleh jawab. Apa yang jadi lebih tu kita kata tak tahu. Kalau kita jawab tak tahu, tak boleh kata tak pandai, jahil, tak boleh. Jawab tak tahu tu lebih baik lagi sebenarnya. Jawab tak tahu, Tuhan tahu. Sebab apa kerja kita. Kalau nak tebal juga, hak tadilah jawab tu dulu. Sebab apa ya anak demo nombor 3, anak kita nombor 5, anak orang ni nombor 1. Mak lebih sekali buat apa? Dia tak boleh ayat lah kau tu. Tak boleh ayat. Jadi kita nak tahu kerja Tuhan pula. Lagilah jauh. Nak tahu apa hak dia buat. Hak kena-mengena dengan kita boleh tengok sendiri. Pun kita tak boleh ayat juga. Tak apalah. Jadi itulah antara sebab kenapa Imam Bukhari buat bab ini, tajuk bab ini secara berasingan. Dia tidak masuk hadis ni bawah bab sebelumnya. Padahal hadisnya sesanya sebelum pada ni satu, hak ni satu. Dia tidak banyak Imam Bukhari. Kadang-kadang hak panjang-panjang pun dia mereka. Itu cara dia. Tapi kalau kita baca Muslim, banyak benda kena baca ni bawah sosok tajuk tu. Banyak benda. Imam Bukhari dia ambil mereka. Jadi hadis ini kalau kita nak bincang ni diriwayatkan daripada Abil Malih. Dia kata dia pernah bersama dengan Buraidah. Kalau orang kita dah gitu kat Tino lalu kan. Dia ni lelaki ni. Buraidah bin bukan binti. Al-Hasib Al-Aslami. Ini ada nota sikit bawah tu. Inilah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Khurasan. Khurasan ni dia ialah dunia ni kan berubah-ubah kan. Peta dunia ni berubah-ubah. Dulu tak ada Israel tu misalnya kita kata. Lepas tu ada pula ada Israel. Dulu saya Syria, Palestin, apa semua tu, Iraq saya. Lepas tu ada pula bagi pula Syria lah, ni lah bagi. Supaya juga dia berubah-ubah. Khurasan ni dulu luah kawasan dia. Afghanistan itu semua sekali. Sebahagian daripada Pakistan, sebahagian daripada Uzbekistan, sebahagian daripada Iran, itu termasuk dalam Khurasan dulu. Khurasan ni tempat ilmu hadis. Dulu zaman dulu tempat ilmu hadis. Jadi Imam Bukhari duduk di Bukhara tu dalam kawasan Khurasan juga, walaupun ni dia duduk dalam Uzbekistan tu. Ni duduk dalam Afghanistan, ni duduk dalam Iran, tapi sebenarnya kawasan tu dia panggil kawasan Khurasan dulu. Inilah sahabat yang bawa Islam pergi ke Khurasan. Bawa Islam pergi berjihad, berjual, sapa Islam ke sana. Dan dia adalah yang
sahabat yang terakhir. Lamalah sahabat pergi sananya, bawa Islam tu. Tapi dia adalah yang terakhir meninggal dunia di Khurasan. Meninggal dunia pada tahun 62 Hijrah. Sebanyak 164 hadis telah diriwayatkan daripada Buraidah. Daripada 164 hadis itu, Bukhari mengambil hanya 3 hadis sahaja untuk sahih. Dalam Bukhari ini, hadis dia 3 Imam Bukhari ambil. Mana orang lain hadis daripada dia juga. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, begitu. Ataupun kalau sahih pun tidak menepati syarat Imam Bukhari, ataupun Imam Bukhari tidak memerlukannya, tidak memerlukannya, tak ada kena-mengena dengan bab. Tapi tidak gitulah biasanya, kerana tidak menepati sahihnya. Sebab Imam Bukhari ni buat kitab dia, kitab jami', sepatutnya dia ada juga jumpa mana-mana. Kalau menepati syarat dia, dia ambil. Riwayat tu mesti ada kena-mengena dengan bab mana-mana. Tapi dia ambil 3 saja. Riwayat Buraidah bin Al-Hasib. Jadi pergi pada dalam satu peperangan pada suatu hari mendung. Dia pergi perang. Maka kata Buraidah, segerakan sembahyang asar. Kerana Nabi SAW bersabda, sesiapa meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalannya. Jadi segerakan sembahyang asar itu ada 2 maknanya. Satu, mereka ni dalam berjihad kan, musafir ni berjihad lagi, musafir lagi. Kira-kiranya segerakan sembahyang asar tu, yang ni jamak takdim lah. Kita buat jamak lah, biar selesai lah. Kalau kita buat suku-suku, boleh jadi dalam keadaan perang ni kan, ada keadaannya terlepas pula, dalam keadaan kesibukan terlepas. Tapi janganlah sampai terlepas lah ni, katakanlah kita tenang lagi dalam masa zuhur. Jadi kita segerakan itu maksudnya kita jamakkan dengan zuhur. Yang ni jamak takdim. Satu mana ni. Satu lagi, segerakan sembahyang asar dengan arti sembahyang berasingan lah, suku-suku lah. Tapi buat sembahyang asar ni di awal waktunya. Di awal waktunya. Kebetulan ketika itu mereka tidak sibuk. Jadi kita segerakan sembahyang asar. Bukan makna segera sembahyang asar ni sebelum masuk waktu asar. Tak. Tapi maksud dianya di awal waktunya. Itu maksud segerakan sembahyang asar. Mana dia ambil berat tu. Sahabat ni ambil berat tentang sembahyang. Dan dia sebut, apa yang dia gomong sebut, segerakan sembahyang asar tu. Kerana Nabi SAW bersabda, ada khusus berkenaan dengan sembahyang asar ni. Sesiapa meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalannya. Hak lain, sembahyang lain tak ada kata gitu. Tak ada kata gitu. Sembahyang asar dia sebut secara khusus. Jadi dia pun ingat benar lah pesanan Nabi SAW tu, suruh anak buah dia sembahyang asar cepat, segera. Jadi hadis ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan sembahyang asar itu elok ditunaikan di awal waktunya. Sebab dalam perang, dalam keadaan sibuk gitu pun dia ingat lagi. Dia bagi penekanan lagi, suruh sembahyang di awal waktunya. Ini menunjukkan asar dia jangan semolek-moleknya, sebaik-baiknya sembahyang asar itu di awal waktunya. Selain menunaikan sembahyang asar di awal waktu dengan para sahabat, Nabi SAW juga menyuruh dan mengarahkan para sahabatnya bersegera dalam menunaikan sembahyang asar. Kita tak tahu dah sebelum pada ni Nabi sendiri itu amalan dia lagu mananya. Memang sembahyang asar di awal waktu benar lah. Itu sudah lepas dah. Kita nota ni pun duduk bicara cara kau sembahyang asar, waktu asar. Nabi sembahyangnya memang di awal waktunya. Lepas tu dia suruh pula sahabat-sahabat dia tu sembahyang di awal waktu. Pendek kata, berhubung dengan sembahyang asar di awal waktunya itu terdapat sunnah fi'liyah dan qauliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah fi'liyah ni hak Nabi buat sendiri. Orang cerita, dia buat. Itu fi'liyah apa panggil? Sunnah juga. Hak dia buat, kait dengan dia buat. Hak ni dia kata Nabi SAW kata gini. Ini berkait dengan sunnah qauliyah.
Sunnah yang merupakan ucapan Nabi, kata-kata Nabi. Jadi sunnah ni banyak, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah hammiyah, macam-macam ada sunnah tu. Jadi kita perlu tahulah fi'liyah lagu mana hak dia buat, qauliyah hak dia kata, takririyah hak dia akui. Dia tidak buat, dia tidak kata, tapi dia ngesahkan, tak apalah buat depan dia. Kalau tak boleh dia tegur lalu, dia tegur selalu. Dia tak kata gapo tu orang panggil takririyah. Sunnah juga. Sunnah juga. Biasa-biasanya dalam kitab-kitab agak dia buat contohnya Nabi SAW apa ni, orang makan dok depan dia, dia tak makan dok. Dia tidak makan tapi dia tidak larang. Dia tidak larang orang makan depan dia, tak. Tu takririyah lah tu. Hak dia akui. Dan banyak lagi di celah-celah kita sudah belajar dah sebelum pada ni, banyak benar lah hak lagu tu. Dia senyap, dia tak kata gapo. Ada juga orang panggil sunnah hammiyah. Hammiyah ni dia nak, kalau aku tahu gini-gini, aku nak buat gitu. Walaupun dia tak buat, macam benda tu molek lah tu. Macam benda tu molek. Daripada situlah dalam mazhab Ahmad kan, Imam Ahmad berpendapat kalau haji yang paling afdal haji tamattu. Orang kata Nabi sendiri buat haji ke apa? Orang kata orang jawab macam-macam lah. Ada yang kata haji ifrat, ada yang kata haji qiran ke apa. Dan Nabi sendiri tidak buat haji tamattu, apa lebih afdal ni? Dia kata sebab ada sunnah hammiyah. Itu jawapan dia, sunnah hammiyah. Hammiyah tu maksudnya dia nak, dia kata kalau tidak kerana saya ni bawa dah binatang kurban bersama, nescaya saya buat supaya kamu juga, supaya saya suruh kamu. Jadi batalkan haji kepada umrah, buat umrah dulu, lepas tu buat kerja umrah ke apa, setelah sampai sana di Mekah tu, lepas tu buka ihram. Buka ihram beberapa hari, bebas sungguh lah. Boleh nak pakai air wangi, nak tidur sekali dengan bini, dengan suami, boleh. Lepas tu pada hari tarwiyah, hari yang ke-8, pakai ihram pula dengan niat haji. Dengan niat haji. Tapi celah tu sudah bebas dah, sudah buka dah ihram tu. Itu orang panggil haji tamattu. Imam Ahmad kata hak tu paling boleh. Imam Syafi'i kata haji ifrat boleh. Wajib haji saja. Haji saja. Umrah suku, buat suku. Qiran, Imam Abu Hanifah kata qiran paling boleh. Ini buat sekali lalu, kedua-dua sekali. Niat kedua-dua sekali. Tapi tak buka ihram lah. Tak buka ihram. Tak buka ihram. Mana selesai buat umrah ataupun buat haji dulu, tak buka ihram. Terus buat dengan pakai ihram tu. Haji tamattu, nak cerita tadi Imam Ahmad dia apa dia kata lebih afdal haji tamattu, sebab dia kata ada hadis hammiyah. Nabi kata kalau tidak sabit ni, law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah. Kalau saya tahu perkara akan datang serupa dengan perkara yang lepas dah, saya tak bawa ni binatang kurban. Sebab sahabat-sahabat teragak-agak lah juga, jadi berasa kurang lah. Moga sekali dengan Nabi tu niat haji dah daripada Madinah tu, niat haji, nak pergi buat haji. Pakai ihram haji di Dhul Hulaifah. Lepas tu sampai tengah jalan Nabi suruh batalkan haji itu, niat umrah. Niat umrah. Lepas tu dia suruh buat haji tamattu. Sampai Mekah tu, lepas pada buat umrah gapo, dia suruh buka gapo ihram. Dia kata kalau saya ni ada halangan, tak boleh nak buat lagu tu, sebab saya bawa binatang kurban sekali. Adalah beberapa orang tak aman, hak serupa dengan dia tu tak boleh lah. Jadi halangannya bawa binatang kurban tu sendiri, hak tu jadi tak boleh. Lepas tu Nabi sendiri tidak buat lah haji tamattu tu, tapi dia nak kan. Imam Ahmad kata dia nak. Orang lain kata dia nak pun. Apa ya jadi Tuhan tak kedek hak paling molek tu untuk orang lain, untuk Nabi dia tidak paling molek dah.
Hanya nak saja, harapan saja. Tak apa, haji dah lah sekali, kata dia. Lepas tu sekali pun dia tak boleh juga paling baik. Orang lain kata begitulah. Demo tu salah satunya hak tu. Ada pula bahagi mari. Adalah hadis juga yang Nabi SAW ni pada hakikatnya buat tamattu, ataupun dia buat qiran. Qiran tu dari segi lurahnya tamattu juga. Dari segi ada kemudahan tu, sekali pergi tak payah pergi suku pula, belanja lain pula, perjalanan lain pula. Jadi tamattu tu makna dia suka, seronok, senang. Senang. Jadi dia kata gitulah. Jadi banyak sunnah-sunnah ni kita kena tahu belakang. Lepas tu kepada orang yang ngaji kat banyak lagi lah. Antara sunnah qauliyah ni dengan fi'liyah ni, kalau bercanggah kita nak utamakan hak mana? Banyak. Hak tu sukulah pula. Hak ni masalah tak ada percanggahan apa-apa hak ni. Nak ceritanya Nabi ada buat sembahyang asar dia sendiri di awal waktu. Dan dia suruh sahabat-sahabat dia pun di awal waktu. Jadi kedua-dua hadis ni ada. Yang ni fi'liyah dan qauliyah ada. Bila ada qauliyah fi'liyah jadi kuatlah. Hadis itu kuatlah. Jadi tidak kata lemah. Kalau ada qauliyah saja apa pada dah kita boleh buat dah. Kadang-kadang kita kena buat, bukan boleh saja, kena buat. Kalau ada fi'liyah saja pun gitu juga. Ni kan pula ada kedua-duanya. Jadi bila ada kedua-duanya lagi kemah lah, lagi kukuh lah. Kata-kata Buraidah, segerakan sembahyang asar meskipun mauquf. Ini istilah hadis lah ni pula ni. Usul hadis. Namun pada hakikatnya ia merupakan hadis marfu'. Orang panggil dalam istilahnya mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf pada zahirnya mana ini macam sahabat saja buat lagu ni. Sahabat saja mauquf. Sebab berhenti setakat Buraidah kata. Dia tidak kata Nabi suruh sembahyang asar awal, tak. Hak dia rakyat Nabi kata tu lain. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar terhapuslah amalannya. Bukan Nabi suruh sembahyang asar tu cepat. Hak kata segerakan sembahyang asar tu hak dia saja. Dia tak ada sebut dia kata lagu tu diambil daripada Nabi. Jadi hak ni maknanya kiranya kata-kata dia ni berhenti setakat dia. Adakah benda ni berpunca daripada Nabi atau tidak? Sebab dia tahu dah waktu asar ni. Jadi mengambil berat tentang sembahyang asar ni, dia suruhlah sembahyang asar awal. Boleh jadi gitu, tidak salah. Sebab Nabi suruh jagakan sembahyang ni. Jadi dia jagalah. Tapi sebenarnya Nabi ada suruh ke tidak? Tak jelas. Kalau hak lagu ni kita jumpa orang panggil hadis mauquf. Berhenti setakat sahabat saja kata. Sahabat tu tak ada kaitkan kata-kata tu dengan Nabi SAW. Itu orang panggil hadis mauquf. Hadis mauquf. Kalau sampai kepada Nabi orang panggil hadis marfu'. Hadis marfu'. Tidak semestinya bila kata hadis marfu' tu dia lebih sahih. Tak mesti. Ada kalanya mauquf sahih, hak marfu' tidak sahih. Hak mauquf sahih, hak marfu' tidak sahih. Ada kalanya begitu. Jadi hak ini hijau orang yang mengaji hadis lah. Nak menentukan ini lagu mana, ini lagu mana. Tapi itulah bendanya. Kalau kita kaji-kaji tengok lagi, akan jumpa lah juga sahabat-sahabat ni rupanya dia tidak kata main-main. Kalau dia kata tu mesti ada lah dia kait dengan Nabi SAW juga. Terutamanya kalau benda-benda tu benda yang bukan boleh dipikir dengan akal kita, tidak terjangkau oleh akal lah. Misalnya dia cerita tentang dosa pahala, tentang azab neraka kau tu tak boleh nak fikir. Tu sahabat pun tak sapa tu, tak boleh nak fikir tu. Tiba-tiba dia royak benda lagu tu. Macam lah tu. Walaupun zahirnya nampak dia saja kata, kita kena percaya ni dari segi pegangan kita kena percaya bahawa dia mesti tahu daripada Nabi SAW benda lagu tu. Orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Walaupun mauquf, tapi kita kena kira sebagai marfu' supaya dengan hak Nabi kata dah. Sebab apa? Sahabat tak akan berani, tak akan sewenang-wenang kata benda-benda lagu tu.
Kecuali kalau dalam urusan dunia lain lah. Urusan dunia boleh kita fikir dengan akal. Boleh kita fikir dengan akal. Kalau tidak urusan dunia boleh dipikir dengan akal, maka kita kena kata gitulah dulu. Lepas tu kalau kita jumpa pula adik, tahulah bahawa benda ni ada di dalam hadis mauquf dan juga di dalam hadis marfu. Patutlah sahabat kata gitu, ada pun. Cuma sini Imam Bukhari ambil kata-kata dia dan tidak nyata, tidak jelas dia tu ambil daripada Rasulullah atau tidak. Cuba tengok. Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al-Munzir dalam Al-Awsatnya dengan terang meriwayatkan kata-kata Buraidah itu sebagai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak hilanglah kekeliruan. Kita tak boleh kata lah sama sekali ini pendapat dia semata-mata. Tak, bukan pendapat dia. Sebagai contohnya, lihat saja lihat itu salah eja tu. Lihat saja riwayat Ahmad ini. Riwayat daripada Buraidah. Tak ada terjemah tadi juga kami dia kata Abil Muhajir daripada Buraidah, dia kata kami pernah bersama dia dalam satu peperangan. Katanya saya mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bakiru bis salah fil yawmil ghaim fa innahu man fatahu salatul asr faqad habita amaluhu. Nabi, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu mengerjakan sembahyang ini pada hari bermendung. Nabi kata begitu. Kerana sesungguhnya orang yang terlepas sembahyang asar daripadanya, terhapuslah amalannya. Itu makna dia. Hak tadi lah juga, lebih kurang hak tadi. Jadi rupa-rupanya hak dia kata tadi tu, hak Rasulullah kata dah tu. Bukan dia mana-mana buat kesimpulan saja. Dah. Ada riwayat di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Dan riwayat itu pun sahih juga. Riwayat itu pun tak ada masalah juga, sahih juga. Jadi sebab itulah kalau kita jumpa lagu ni, kita kata mauquf, betul mauquf, tapi mauquf fi hukmil marfu. Kalau ada hadis marfu macam ni, lagi terang, jelas lah tu. Tak ada ragu dah lah. Kalau tak ada pun kita kata begitu juga, mauquf fi hukmil marfu. Sebab apa benda lagu ni sahabat tak kecek. Sahabat ni bukan sepuluh kita, bukan sepuluh kita. Dia pegang sungguh hak Nabi. Dia pegang sungguh. Kita ada lagi tolak dalik, ada lagi tolak ansur dah, nak melera orang tu, nak melera orang ni, nak ambil hati orang tu, nak ambil hati orang ni. Sahabat dia tidak. Kita ni umat Islam ni, kalau kita ni ada warna sahabat tu, kita ni mendapat celupan yang sama, akan jadi gitu. Sebab sahabat ni tidak bertolak ansur kalau benda bid'ah. Itu antara ciri-ciri dia. Sahabat tidak sayang nyawa harta benda dia kerana Islam. Itu antara ciri-ciri dia. Sahabat sangat jaga pesanan-pesanan Nabi SAW. Dia amal sungguh. Sahabat ni berani mengutamakan akhirat daripada dunia. Orang yang ada semua ni kan. Sebab itulah dalam Quran sebut fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti mana kamu tu siapa? Orang beriman zaman Nabi lah. Mana contoh orang-orang mukmin zaman Nabi ni contoh. Kalau mereka manusia hak zaman tu, hak zaman bila beriman seperti mana kamu telah beriman. Tuhan tunjuk kamu tu, takkan tak ada satu golongan. Umat Islam ni banyak generasi kan. Takkan tak ada satu generasi hak contoh. Tuhan sebut tu kamu tu mula-mula tu sahabatlah. Ayat tu turun ketika tu mereka tu memang ada. Kita tak ada lagi nak kata kamu ke kita. Jadi kamu tu dah sahabat. Faqad ihtadaw. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mendapat petunjuk. Orang yang beriman, cara sahabat hak tu dapat petunjuk sebenarnya. Hak tu lah hak beriman sebenarnya. Sebab tu dia berubah. Betul dia jahat, dia begitu begini ada apa. Tapi kalau dia insaf, dia insaf semua. Itu sifat sahabat lah kalau tu. Sebab itulah di zaman kemudian ni orang bincang secara khusus tentang sahabat. Sebab apa? Nak menghidupkan peribadi tu, nak mari peribadi tu semua dalam diri kita.
Sebab apa? Molek. Bukan makna dia maksum, tidak maksum. Jadi kita boleh tahu lah dia tidak maksum, bukan serupa dengan kita. Waktu dia tidak maksum. Kalau Nabi kita kata dia maksum lah, dia gitu gini lah, banyak perkara. Ini sahabat dia seperti itu, tapi dia boleh buat Islam itu dah berjaya. Sebab apa berjaya? Sebab tu macam ni, dia royak, dia mesti ada sandaran daripada Nabi SAW. Jadi berkat bersahabat dengan Nabi SAW tu kan, sebentar aja pun kesan dia jauh beza. Tidak serupa dengan kita lah. Kita mengaji 10 tahun pun payah nak jeliga, nak jeliga. Sahabat tu walaupun sebentar kita tengok, sebentar pun, itu kelebihan. Dia jadi berubah terus hidup, berubah terus, dan dia sanggup segala-gala. Kita dah banyak kokek kita. Kalau gue tu lah tak weh gitu, tak weh. Dia dah. Tak apalah. Ada nota 969, zahir hadis-hadis seperti ini dijadikan dalil oleh golongan Khawarij dan sesetengah Mu'tazilah tentang kafirnya orang yang melakukan dosa besar. Kata mereka, tidak ada apa yang menghapuskan amalan seseorang melainkan kekufuran. Hadis ini sama dengan firman Allah berikut, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bermaksud, sesiapa yang kafir sesudah beriman, maka sesungguhnya terhapuslah amalannya, yakni yang baik, dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Tuhan kata. Jadi dalam hadis ini dia kata, Nabi SAW kata, sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalan. Puak-puak Khawarij, puak-puak setengah-setengah Mu'tazilah, bukan semua, dia kata kalau orang melakukan dosa besar jadi kafir. Jadi kafir, dia kena mengucap semula. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja satu dosa besar, dia jadi kafir lah, kata dia. Sebab tu terhapus amalan. Tak ada satu dosa yang bila kita buat dia terhapus habis amalan kita. Dosa gapo hak lagu tu tak ada, kecuali jadi kafir, murtad, wal iyadu billah, barulah terhapus amalan. Ini dia dalam hadis dia sebut terhapus amalan. Dia isyarat kepada orang yang meninggalkan sembahyang tu jadi kafir. Memang ada apa ada. Imam Ahmad pegang waktu tu. Imam Ahmad pegang waktu tu tak apa, kita bicarakan atas lah waktu tu. Dari segi sejauh mana jadi kafir, tak apa maksud dia nya. Jadi di sini kata terhapus amalan. Nak boleh terhapus amalan dia, amalan gapo dia buat? Tak ada, kecuali jadi kafir. Dia buat kesimpulan. Ini menunjukkan meninggalkan sembahyang tu jadi kafir. Dan apa meninggalkan sembahyang tu juga? Sebab sembahyang tu, meninggalkan sembahyang tu dosa besar. Ini bermakna orang yang melakukan dosa besar dia jadi kafir. Dia pegang dengan tu. Kalau tidak, apa Nabi kata begini. Jadi puak-puak Khawarij, puak-puak Mu'tazilah dan lain-lain, Syiah sekalipun, kalau zaman dahulu, puak-puak ni kita tak boleh kata kafir lalu. Tak boleh. Dia banyak peringkat dalam sejarah, di perkembangan dia. Di satu peringkat pernah mereka ni, kalau tidak semua pun sebahagian daripada mereka Islam. Ulama anggap kira mereka ni sebagai Islam lagi. Tapi itulah pahaman dia tu, lagu tu lah. Dia ni ni penyakit buat Khawarij. Dia balah dengan sahabat. Sahabat ni dia pilih-pilih. Sahabat ni dia pilih-pilih. Hak mati sebelum Sayyidina Osman tu molek. Hak mati sebelum Sayyidina Osman. Lepas pada Sayyidina Osman, hak bai'ah kepada Sayyidina Osman, hak terima Sayyidina Osman, terima Sayyidina Ali, hak ni kafir. Dia kata sahabat tu kafir. Jadi macam Buraidah gapo ni kafir. Begitu.
Usaha kau nak baik, nak rujuk pada demon ni, dia tentang, dia lawan. Ni pokok Khawarij. Jadi dia tafsir sendiri. Dia tafsir sendiri. Dia tak sepakat ada hadis demon ni. Ni penyakit dia. Ni penyakit dia. Jadi ada orang engel tu tidak berat benda secara tu lah, tidak sampai jadi kafir, tapi dosa. Gitu lah. Salah lah. Tak boleh kita buat sandaran, tak boleh buat rujukan. Begitu. Buat Mu'tazilah, dia mengutamakan akal. Banyak. Mana-mana bercanggah dengan akal, tak saya timur ni. Tak saya timur. Tu Mu'tazilah. Jadi puak-puak ni kata, sebab apa yang terhapus amalan ni? Sebab orang yang meninggalkan sembahyang ni dosa besar. Dan orang yang melakukan dosa besar, daripada sini dan ayat dan hadis umpama inilah mereka pegang sebagai dalil bahawa orang yang melakukan dosa besar tu jadi kafir. Kalau dalam ayat ni, wa may yakfur bil iman, sesiapa yang jadi kafir sesudah beriman. Mana jadi murtad, jadi kafir, mula dia beriman. Kalau orang kafir dia beriman, tak apa, tak kena gaya amalan-amalan hak dia dulu tu hakik jadi kebaikan. Hak mana-mana baik-baik Tuhan tukar jadi kebaikan. Tapi kalau Islam, lepas tu jadi murtad, teruk. Perbandingannya seperti orang duduk dalam cerah, asal dalam cerah, tiba-tiba gelap. Teruk. Kalau orang tu biasa duduk dalam gelap, dah tak apa pula, tidak selesa sangat. Tapi kalau orang tu biasa duduk dalam cerah, dia pilih hak gelap, teruk benda tu lagu tu. Dia kata faqad habita amaluhu, terhapus amalan dia. Serupa dengan Nabi kata dalam hadis ni. Serupa. Apa beza? Terhapus amalan. Terhapus amalan dalam ayat tu kata dengan sebab dia jadi kafir. Ini bermakna meninggalkan sembahyang tu jadi kafir lah. Dia faham gitu. Dia tidak tanya dah sahabat. Dia tidak tanya. Kalau kita perhati dalam sejarah ni, dalam sejarah Islam ni lah, hak mana-mana sesak tu, menyeleweng lah kita kata, ajaran yang Islam, dia dakwah Islam tapi terpesong, semua ada masalah dengan sahabat sebenarnya. Ni benda besar tu, benda besar. Setengah-setengah orang dia tak jijak benda tu. Dia kata, apa? Akidah kau, sahabat ni maksum kau. Kalau kita kritik dia, kalau kita kata dia salah, dia dosa, dia kadang-kadang pun dia kata tak apa. Dia tidak faham, dia tak jijak model. Sayang lah. Kadang-kadang kecil lagu ni orang ngaji juga. Orang alim juga. Itulah jadi keliru lah, orang ramai ni keliru. Dia tidak faham akibat kritik sahabat tu, akibat kata buruk pada sahabat dia. Dia celah lah. Mana kalau kita ni orang mengaji molek lah, tak pandai banyak pun tak apa. Gini je cerita ni, ada dalam sejarah-sejarah tu, tak molek lah, teruk lah nak tolak saja. Sahabat tidak lagu tu, senang je. Tapi puak-puak ni dia kata apa? Sahabat kan pernah ada curi kat tangan, benar, ada hak zina, ada hak minum harga, macam-macam nak bilang. Tengok, dia telah melakukan kesilapan. Kalau dalam politik dia tidak boleh melakukan kesilapan kau. Melakukan kesilapan dalam politik lagu mana? Apa kuasa misalnya, bunuh orang untuk kepentingan kuasa kita dan sebagainya, menipu, itulah tak boleh. Itu logik dia je. Logik dia gitulah. Lama-lama dia melarat. Kau besar, salah berlaku. Jadi kemampuan kita setakat mana kan? Kalau kita nak kira, akhir sekali kita terpedaya juga dengan dia ayat dalam buku-buku sejarah. Kita jadi anggap satu golongan suci, satu golongan hina teruk, sahabat-sahabat. Jadi dia fikir gitu, dia tidak fikir sahabat-sahabat ni betul dia ada kesilapan tu, kesilapan ni. Tetapi kalau sahabat tu ramah, jangan kata gitu. Dia kata ramah pun tak cara lah. Siapa dia boleh kata mana sahabat-sahabat ni pun sepuluh orang sampai ni lah, kata kepentingan dunia, kedudukan, dia boleh tukar agama ni. Dia siapa kata begitu?
Tak kena lagu tu, tak kena. Walaupun siapa perai sekalipun, kalau sahabat ni kita, kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah, tak boleh anggap gitu sahabat. Dia siapa perai dengan maksud nak mencari kebenaran, dengan maksud nak menegakkan kebenaran, gitu. Cuma beza pendapat tu adalah, tak apa beza pendapat tu. Cuma kadang-kadang dia siapa berlaku begitu, tapi maksudnya tidak dunia. Maksudnya tidak dunia. Yang kita kata kerana dunia, silap tu, kan lagu tu. Nombor satu sekali, sebab apa? Dia orang ni, kita tidak boleh menilai dia tak molek atas sekarangnya. Tak boleh. Tak kena lagu tu. Kalau lagu tu tak ada lah juga baik dalam dunia ni. Tak ada lah terpilih. Dia bukan tidak masuk belakang. Nyada kesalahan apa dia buat, tapi bila dia bersalah, dia lagu mana? Tu kita kena tengok. Salah tak apa, Tuhan kena. Dalam hadis berapa banyak Tuhan kata, dalam hadis kudusi ke apa, Nabi pun ada juga. Kalau manusia ni tak buat salah, Tuhan akan buat makhluk lain supaya dia melakukan kesalahan. Lepas tu dia bertaubat, lepas tu Tuhan ampun, lepas tu dia bertaubat. Dia buat salah, lepas tu dia bertaubat, lepas tu Tuhan ampun. Tuhan akan buat makhluk lain. Maka dia nak gini. Tapi bukan bermakna dia nak suruh menggalakkan kita buat dosa. Tidak. Kejadian tu nak menunjukkan kebijaksanaan Tuhan, kekayaan Tuhan. Dia tidak buat malaikat saja, dia buat ni makhluk manusia. Dia buat makhluk manusia. Jadi ada salah tu tak apa. Cuba kita fikir, kalau kita salah setara mana? Sama dengan sahabat? Tak sama. Dia sanggup. Hak perempuan pun sanggup. Dia berzina, dia pergi jumpa dengan Nabi, suruh laksanakan hukuman ke atas dia. Bukan senang. Rejal-rejal ni mati. Siapa mati? Tu cara dia. Dia sanggup, dan dia bertaubat sungguh. Taubat tu dia akui oleh Nabi. Macam Ma'iz, dia berzina, sahabat Nabi berzina. Adalah sahabat-sahabat duk golek paling nampak apa ya, gini, Nabi kata jangan kata apa-apa. Aku tengok dia, nampak dia duduk benar dalam syurga. Salah mana taubat ni? Taubat dia tu Nabi kata kalau bagi kepada seluruh penduduk Madinah ni, habis Tuhan pun taubat dia saja. Setara tu orang lain pun ada salah juga, terbagi taubat dia tu saja pun Tuhan pun juga. Setara tu. Pak kita ada ke boleh bertaubat setara tu? Dia sanggup mati kerana Islam. Perai tu suku. Kalau dia salah, dia sanggup. Dia terima. Tidak kata nak nusuk ke apa. Dia tidak lagu tu sahabat ni. Situ lebih dia aja. Situ lebih dia. Sekarang yang kedua, Tuhan dalam Quran sebanyak mana. Kita perawi hadis ni kan, kita terima orang ni sebagai perawi thiqah, ini perawi hujah, ini imam, ini orang tak pakar, ini orang gini-gini. Kita dengar siapa dia royak? Tuhan royak kau. Ali Ibn al-Madini royak, Imam Bukhari royak, Imam Ahmad royak, Yahya bin Ma'in royak. Orang ni kata di perawi-perawi ni tak molek. Kita kata ni sahabat-sahabat ni orang hak Tuhan sendiri kata dia tu orang molek. Kita nak tahu apa lagi? Bukan manusia kata orang molek, Tuhan kata. Tuhan kata. Jadi kalau kita kata Tuhan kata ulaika humus sadiqun, mereka tu adalah orang-orang yang benar. Kita kata dia pelawak pula. Mana kita lawan Tuhan lah kalau begitu. Bukan lawan Imam Bukhari, bukan lawan Yahya bin Ma'in, ahli ilmu rijal tu. Bukan. Ni Tuhan sendiri aku. Benar lah ke mana kita kata dia telah berzina? Benar lah. Lepas tu dia bertaubat tu, dia sanggup terima hukum Islam. Itu benar lah. Lagu tu lah benarnya. Mana kepercayaan dia tu dibuktikan sungguh. Kalau tidak, kita akan kata Islam ni tak boleh manusia. Tak ada pernah manusia boleh pakai Islam. Ni khayalan. Ni khayalan saja. Tak boleh, tidak praktikal kalau nak buat. Orang kata, orang politik kata, dia kata ini satu utopia. Dah. Benda khayalan, tak ada wujud di alam nyata. Tak boleh nak buat Islam. Ni kalau kita boleh tunjukkan benda contoh-contoh saat ni, betul-betul tengok. Boleh tu.
Bukan dengan sebab saksi pun, tak ada saksi. Dia mengaku, berani mengaku. Jadi Tuhan kata, dia kata orang berjaya, dia kata orang yang betul, dia kata orang yang apa namanya, sadiq, ulaika humul muflihun, orang yang berjaya. Dia kata ahli syurga. Apa ahli syurga? Saya nak Osman tu makan piti zakat, ahli syurga. Begitu. Mudah je kepada kita mana-mana cerita tak betul. Ni lawan dah dengan Quran. Dalam Quran sebanyak mana Tuhan puji sahabat. Tuhan puji bukan orang puji, bukan Nabi puji. Nabi tu banyak juga. Tuhan tak boleh gidah kita, tak boleh. Itu yang kedua. Kalaulah dia ni tidak betul Islam ni tersebar lagu mana? Kalau dia tidak betul Islam, itu dari segi logik lah. Tersebar lagu. Siapa dia sebar Islam kalau tidak bawa dia? Kalau pakai buah Syiah 2-3 orang, ada kau nak ngerok 2-3 orang nak sebar Islam, itu pun tak kiyah semua. Takut nusuk sama sendiri pun nusuk. Usahkan dengan orang kafir. Dari segi logik tak boleh. Perang berapa kali perang tu 2-3 orang cakap perangnya, tak pernah sabar berlaku. Dia telah buktikan benda ni. Tu kejayaan dia tu betul, dia tu tak boleh nak lawan dia. Kita kena buat contoh. Siapa-siapa yang lari daripada ni, dia akan menyeleweng, dia akan sesat. Cuba tengoklah dalam sejarah Khawarij misalnya, dia balas dengan sahabat. Dia tak sepakat semua sahabat. Padahalnya dia kata, nak contoh apa berzina? Contohlah dia berzina, lepas tu dia ngaku, dia sanggup hukum Islam. Betul contohnya. Contoh belakang. Dia curi, kerak tangan tak apa. Contohlah tu. Jadi hak tu antaranya orang dia berjaya. Kalau kita ni umat Islam ni khabar ke diri lah dah, tak berani nak kritik-kritik sahabat, nak kata udah kepada sahabat. Kita ramai mana kita ni umat Islam, ramai mana kau bertambah kau negara Islam, ramai bilangan. Kalau bertambah bukan dia, orang tak takut. Dia bawa dia tu 3 bulan perjalanan, takut dah orang. Sahabat lepas tu nak hari keluar Islam. Kita kau tak ada negeri. Cuba tengok situ. Dia ada kelengkapan apa dia? Kita ada belaka sesuatu negara tu ada sebanyak mana. Hanya adanya tunjuk perbarisan hari merdeka. Ada masing-masing je dah. Ada belaka, ada kata kebalnya dengan kapal. Tidak kau kapal laut tak mari kita. Dia pun tu tak ada. Cuba tengok kejayaan dia, kesanggupan dia, pengorbanan dia. Nak banding dengan kita, tak. Dalam masa sementara ya tu berlaku semua tu. Empire Rom dan Parsi jatuh. Bukan senang tu kalau tidak ada pertolongan Allah. Kita ni umat Islam ni daripada dijajah, merdeka, jatuh. Empire kalau dulu ni Amerika, Rusia, tak jatuh. Mustahil tu. Kalau tak ada terjejas sikit, bila ada jihad terjejas ada. Bila ada jihad dia terjejas. Tapi kalau tinggal jihad tak lagi. Dakwah saja tak boleh. Dia kena dakwah dan jihad. Di mana-mana bila ada ni, ya ada kesan. Ikut sahabat dulu. Jadi itu antaranya. Kita tengok hasil dia. Kalau nak bilang banyak lah. Lepas tu kalau kita meragui sahabat lah, macam mana nak jadi Quran dengan hadis? Quran dengan hadis ni siapa dia bawa? Tidak sahabat. Dia betul lah jaga bawa mari kita ni. Kalau kita ragui dia, kita kata dia pelawak, boleh jadi mana-mana hadis ni dia pelawak kot, dia reka kot.
Dia Maulana Maududi dulu ada silap juga masalah ni ya. Ada tersilap lah. Tapi dia kata keterlanjuran sahabat, kesalahan sahabat kalau ada pun dalam bab-bab lain, dalam bab meriwayatkan hadis tak ada. Dia kata sahabat tak ada berani. Siapa nak mereka hadis, nak buat hadis atas nama Nabi, tak berani. Tapi kesalahan lain dia mungkin lakukan. Mana tak ada asal politik kau kan. Ulama-ulama kritik dia. Tak betul tu lagu tu. Tak betul. Mana kalau dia sanggup kerana politik ke kerana begitu gini. Dari segi logik, apa dia tidak sanggup untuk reka hadis untuk kepentingan politik? Tak boleh. Tak ada. Sahabat-sahabat di jiwa dia lagu lain. Kalau kita tengok dia bala dia gapo pun kena ugam. Kena ugam. Tu sahabat ni. Jadi kalau kita pertikai dia, bermakna kita pertikai Quran dan Sunnah tu. Orang akan ragu, lambat banget akan timbul masalah tu. Sebab puak-puak dia yang terlibatnya. Jadi puak-puak Khawarij ni dia balas dengan sahabat. Supaya juga golongan lain. Cuba tengok Syiah, dia pakai juga hadis. Dia ada juga hadis. Khawarij pun ada juga hadis. Cuma hadis yang dia terima adalah syarat-syarat dia. Hak sebelum Sayyidina Uthman tu, sahabat-sahabat waktu, hak mati sebelum Sayyidina Uthman, dia pakai. Hak selepas pada tu tak sih. Tak kira lah duduk alik Sayyidina Ali, alik Muawiyah, tak kira, dia tak sih. Sebab ni dunia lah. Dia kata dunia. Apa-apa Syiah sama juga. Dia hanya pakai hadis-hadis daripada Ahlul Bait saja. Sahabat-sahabat lain tak boleh pakai. Supaya juga masalah dengan sahabat juga. Masalah dengan sahabat juga. Apa-apa Mu'tazilah, hak mana-mana kalau teruk sangat, melencong jauh lah. Masalah sahabat juga. Sahabat-sahabat cuba kita tengok, dia tak masuk akal setara mana pun. Kalau dia terima dengan Nabi, dia terima. Tak ada banyak soal. Supaya Mu'tazilah dia tanya, apa sembahyang subuh 2 rakaat? Selagi tak boleh jawab tu, dia tak tenang jiwa dia. Ni masalah dia. Apa sembahyang subuh 4 rakaat? Ada nak bahas tu. Tak banyak benar lah nak bahas. Nak tanya. Tak boleh jawab. Agama ni tak boleh jawab. Banyak benar. Jadi dia ragu lah mana-mana tak boleh tu. Tak boleh. Dia terlanjut menuhankan, kita kata menuhankan akal lah. Sahabat-sahabat dulu tidak lagu tu. Dia tidak sibuk habis masa situ. Dia buat kerja. Jenis orang buat kerja. Kecek tak banyak. Puak-puak Mu'tazilah ni dia ahli falsafah kan. Dia kecek banyak. Ahli falsafah ni kecek banyak. Buat tak ada kamu. Aduh khayalan. Kalau begini. Sahabat-sahabat tidak lagu. Tengok. Dia tidak buat untuk guru sahabat. Itu masalah dia. Sahabat-sahabat timbul. Kalau kita tak faham, biar. Satu hari nanti kalau ada takdir Tuhan nak beri faham, akan faham. Dia tak fikir. Tidak banyak fikir. Banyak fikir ni susah juga kan. Banyak fikir ni banyak begitu gini, kalau gini, kalau kita nikah, kalau bala, kalau cerak, tak. Lepas tu kalau boleh anak tu cacat pula bagaimana dah. Kalau boleh anak ni tidak taat pula, belaka pada ibu bapa pula. Banyaklah. Siapa tak jadi nikah. Dah. Kalau banyak soal sangat, memang jadi gitu. Habis masuk. Dia tak ada nampak molek. Tak ada nampak molek. Macam hak kebanyakan dalam dunia ni, hak tak molek. Padahal hak tak molek tu sikit je. Tuhan buat pengajaran. Mana ramai hak warah dengan hak gila. Dalam Kota Baru. Dah. Tak usah pergi ke lain. Kan? Apa tidak positif. Tidak percaya ke Tuhan tu. Dia nampak hak tak molek tu banyak. Siapa tak jadi kerja. Mana ramai hak sihat dengan hak sakit, hak buta dengan hak jelek. Dia tak tengok situ. Begitulah juga lain-lain pun. Kira tengok sebab dia tengok, ambil kira dah puas hati lah. Tak sudah banyak buat fashion Mu'tazilah ni soal banyak. Jadi habis masa situ. Soal pula, soal bukan hak kerja kita. Kerja Tuhan. Dia soal benda-benda tu. Habis masa. Habis. Hadis dia tak saya terima. Hadis belah dada tak saya terima. Hadis Mi'raj tak saya terima. Semua dia tahu. Sumpah Mu'tazilah dulu, Mu'tazilah kemudian sumpah.
Mukjizat tak saya terima. Tengok. Mukjizat tak saya terima. Mu'tazilah moden pun lagi terima. Super. Cuma dia tidak sehebat dulu. Tak saya terima lah. Perkara jin tak saya terima. Tak saya terima, tak ada jin. Orang musik kartu masuk atu ke perkara tak ada. Tak saya terima. Pahala ke apa? Tak ada. Pahala ni hasil gitu. Dia tak saya terima banyak, dia takwil lah. Dia takwil. Itu cara Mu'tazilah. Jadi ni antara tempat dia nya melencong lah ni. Melencong lagi lah ni. Padahalnya tidak lagu tu maksudnya. Tidak lagu tu. Banyak lagi kena bahasnya. Kata Ibnu Abdul Bar, mafhum ayat ini ialah orang yang tidak kafir sesudah beriman, amalannya tidak terhapus. Tuhan kata tu kalau orang kafir sudah beriman, kalau orang jadi kafir setelah dia beriman, barulah terhapus amalan dia. Kalau orang tu tidak jadi kafir, berapa terhapus amalannya? Dia kata terhapus tu kalau orang tu jadi kafir selepas beriman. Enggak, orang yang terlepas semaya, tinggal semaya, dia amalan, dia tidak kafir. Dia tak say kafir. Dia tak say. Sekarang mafhum ayat dan mantuk hadis sudah nampak bercanggah. Mafhum mantuk pun ada. Jadi hak ni kena tak ada habis ni, kalau ni tebal pun tak ada je ni dah. Jadi sudah nampak bercanggah. Jadi apa maksud? Jadi kalau kita ngaji, sebab itulah kau mana-mana punya kena ngaji lah. Kalau tidak kita boleh terpengaruh dengan apa saja. Zaman lah ni pula banyak saya kira tak kira dah. Nampak zahir molek. Nampak zahir molek. Kalau kita tak ada ilmu kan, terpedaya lah dengan zahir. Terpedaya dengan zahir. Sebab itulah perlu kepada pengajian ini, sama-sama kena mengaji dan kena tahu. Nombor satu sekali, kita ahli sunnah kena tahu ahli sunnah tu gapo dulu. Ahli sunnah tu gapo dulu. Hak molek dulu, tahu kita dulu. Lepas tu dengan sendiri kalau kita kenal molek kan, selesai. Apa tadi? Jalan mudah. Bila orang kata dia yang kita sebut benda lagu ni ada dalam kitab Hamka dulu, sejarah umat Islam. Dia masuk pelik-pelik dah tu. Dia kira cedok saja. Enggak orang-orang percaya kepada dia, orang anggap dia alim. Mana alim pun, mana alim. Tapi dia orang alim ni adalah tempat-tempat dia. Dia kata Sayyidina Uthman makan piti zakat. Dia ambil orang sejarah, bukan dia tulis sejarah, kan dia rujuk sejarah lah. Dia rujuk sejarah. Sayyidina Uthman ni makan piti zakat. Jadi tidak kalau kita mengaji ni kan mudah lah. Waktu makan piti zakat, makan apa nama ni, harta orang, dosa besar. Macam mana Nabi kata dia ni ahli syurga? Setara tu je ke orang hak Nabi ni pilih siapa dua orang anak dia, dia kata kalau ada anak lagi dia nak pergi lagi ke Sayyidina Uthman. Setara tu je. Cuba kita fikir. Setara tu. Jadi kalau ahli-ahli politik sekarang ni tunggu hak terpilih pun setara tu je. Apa lebihnya kalau kita tak ada gapo, kita tak ada buat setara dia tu. Tak ada bunuh orang kursi tak tu kali. Ni dia sebut macam-macam lah. Habis piti rakyat. Muawiyah ni kalau orang keji dia, orang kata dia lepas mak, orang caci dia lepas mak, banyak pendamah dia dah. Dia kata ambil piti rakyat. Tu dalam tu juga ada. Bukan dalam tu saja, dalam lain-lain pun ada lagu tu lah nak ceritanya. Jadi Muawiyah ni dia beli orang. Beli orang. Zaman ni orang panggil beli. Beli undi kau apa kau ikut. Jadi sebab tu jadi orang tertarik ke dia. Sayyidina Ali ni dia kedekut, dia kata. Habis tak molek. Kedekut ni molek kau, sifat molek kau. Sahabat Nabi dia kedekut. Menantu dia kedekut. Tengok. Hanyut sampai begitu umur. Hanyut begitu umur. Jadi itulah yang ada dalam buku-buku kena beringat. Tak usah kira siapa, tak usah cara. Kita sepasal ada rujukan lebih tinggi, Quran dengan Sunnah. Quran tak kata begitu.
Dia kata sahabat tu termasuk belakang lah. Apa lagi kalau support Sayyidina Osman tu, takkanlah dia macam tu. Dia buih habis paruh daripada harta Afrika tu kepada natu dia, Marwan bin Al-Hakam. Harta Afrika pergi harta dia, tidak jadi harta kerajaan. Ada mana tengok Sayyidina Osman. Lagu tu ke ahli syurga. Situ yang mudah je. Jadi sebenarnya cerita tu karut tak? Tak ada. Orang musuh belakang buat. Pas dia tidak mengaji, dia kira apabila tulis sejarah-sejarah tak ada kena-mena dah. Sejarah pun kena khabar juga Quran dengan hadis. Tak boleh buat sejarah begitu saja, tak boleh. Mudah. Dan banyaklah hak seumpama itu, banyak benar. Misalnya hajat, banyak tu tak tahu. Tak tahu. Jadi nampaknya kita sekatu lagi tak ada dah. Tak ada habis. Wallahu a'lam. Dah ada hanyut soalan. Ajar cerita ni. Ada beberapa soalan sini. Yang pertama, mana lebih afdal, melakukan ibadat kurban di tempat sendiri atau di luar negara, khususnya di negara yang mana umat Islam menghadapi krisis seperti di Kemboja, Chechnya, Syria dan lain-lain? Boleh berlaku. Boleh berlaku sebenarnya. Tapi kalau di tempat kita tu tidak selesai, utamakan tempat kita dulu. Tapi kalau nak ke lain pun sebenarnya boleh. Dia tidak khusus dengan tempat. Benda dia tidak khusus dengan tempat. Yang sebenarnya nak bagi kelegaan kepada umat Islam. Dan nombor satu sekali, nak mengingatkan kita kepada pengajaran di sebalik kurban itu, pengorbanan untuk agama. Hak tu sebenarnya kurban banyak kali pun tak faham hak tu, tak ke mana juga.
Tak ke mana juga. Dia kena dapat hak tu nombor satu sekali. Lepas tu dari segi daging, dari segi gapo tu memang boleh. Bahkan kalau pendapat saya lah, hak semoleknya kalau ada pengilan kita, hak buat sarding, hak buat gapo tu kan, buat kilat. Sekarang ni ada peti-peti besar dah, gedung gitu, simpan dalam tu, boleh hantar ke mana-mana umat Islam, tanda persaudaraan kita, ingatan kita kepada mereka. Itulah yang sebaik-baiknya. Dan tidak semestinya daging kurban ini dimakan di hari-hari itu saja. Sebab Nabi SAW mula dia larang, kuntu nahitukum an luhubil adahi. Lepas tu dia ada sebut ala faddakhiru. Mula saya larang disimpan daging-daging kurban ni. Lepas tu dah boleh ada cara nak simpan. Nabi kata simpan, walaupun lepas pada 3 hari, lepas pada tu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tu sebaik-baiknya. Kalau kita cuba buat gini, hiduplah. Maksud Islam sebenarnya. Dan itu salah satu contoh saja. Bukan kata mana-mana nak ngerok makan dengan daging. Pada daging nasi, mana nasi? Daging, roti, mana roti? Nak suruh kita ingat. Kalau kita kan ada nasi, ingat ke lauk. Kalau lauk, ingat ke nasi. Orang lain pun lagu tu juga. Kena fikirlah mana saudara-saudara kita. Itulah semolek-moleknya. Lepas tu kalau kita tak tahulah, katakanlah umat Islam ni tak ada perhubungan. Tak, sekarang dia ada perhubungan, alat-alat perhubungan banyak. Media macam-macam. Kita kata, kalau sampai dulu kita orang Islam ni Tuhan buat dah untuk kita ni kan. Masa pergi haji tu jumpa. Bila jumpa tu bincang, keceklah apa masalah dia negeri kamu, apa kami boleh tolong, apa kekurangan kamu. Itu sebenarnya maksudnya, jalinan persaudaraan tu. Tapi banyak kurang. Hak ni pun sepatutnya begitu. Dah banyak tak habis-habis dah kurban, dah dua agak dia kering pun tak habis juga. Simpan dalam peti pun tak habis juga. Siapa bertemu raya pula dah tak habis. Banyak gitu mu. Jadi boleh buat, tak ada apa, tidak jadi masalah. Dia tidak syarat negeri sendiri. Kau ni tidak syarat negeri sendiri ya. Soalan, kenapa Imam Bukhari tidak tergolong dalam mazhab Imam Pak? Adakah kerana beliau hidup selepas Imam Pak? Apa maksudnya? Yang kedua, adakah dulu pada zaman Nabi SAW pernah menggunakan azan untuk memanggil orang ramai kerana untuk memberitahu sesuatu yang penting? Jadi jawapan yang pertama tu apa maksudnya? Maksudnya Imam Bukhari ni pengikut mazhab Pak kah? Itu kah? Kalau dia ni kenapa tidak opak? Memanglah dia tidak opak kan? Macam mana nak termasuk dalam opak tu? Kau maksud dia ni pengikut kada gitu Jadi kalau gitu taklah Imam Bukhari ni dia ada mazhab dia sendiri. Dia ada mazhab dia sendiri. Sebab kita duduk belajar ni kan, kita tengok pendapat dia ni tidak terikat dengan mazhab ni, tidak, kadang-kadang serupa, kadang-kadang tak serupa dengan belakang. Lepas tu mungkin timbul soalan, apa-apa yang tak ada mazhab dia. Dah orang tak bawa, orang tak ajar. Tu je. Tidak dikembangkan. Nak kata kok dia ni kurang salah ke? Tak. Semua kata tak salah. Cuma tak sapa kita. Tak sapa kita. Sebab kurangnya kemajuan dalam dunia ilmu. Dalam dunia nego maju, habis wah kemur mari Malaysia. Macam-macam wah kemur, tak aja kelih sampai gitu dah. Boleh. Dah orang usaha. Siapa lah waktu tu? Kita duk ingat kau sampai dulu wah kemur tu hak jerepek tu. Hak tu ya, dalam karung tu. Lepas tu banyak lagi buah-buah tak aja tengok. Buah kiwi lah macam-macam dah. Ada siapa lagi kita. Kalau ada usaha. Tak ada usaha tak apa. Ada lama mana dah. Tak tahu bila ada negeri dia. Tapi dah tak siapa. Kita tak mari tu. Kita lah sampai dengan kita belakang tu. Sampai dengan kita. Gitu je lah. Yang kedua,
azan ni untuk memberitahu perkara, tak ada lagu tu. Tak ada. Azan bukan untuk itu, bukan untuk itu. Azan nombor satu sekali untuk panggil sembahyang. Dan bukan semua sembahyang juga azan ni. Mana ada sunnah Nabi azan sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Ada pun sembahyang lain tidak lagu tu nak panggil dia. Dia ada as-salatu jami'ah gitu ya. Gitu. Azan dia tidaklah. Ini soalan lagi, bila bayi diakikah selalunya dibuang, jadi cukur rambut bayi. Ada amalan menimbang rambut, kemudian berat rambut dinilai dengan harga emas, kemudian disedekahkan. Soalan, adakah amalan begini ada asas sunnah Nabi SAW? Bohong pencerahan. Ada, tetapi bukan emas perak. Bukan emas perak. Hak semoleknya kalau nak buat, inilah nak buat. Jangan ambil hak basah tu timbang hak tu dah, hak kering, hak kering. Hak basah dulu jadi berat. Dah hak kering. Jadi kita cukup pada budak tu timbang rambut dia. Seberat mana? Kalau nak beri hak emas, lagi molek sedekah kau banyak, maksud dia nak suruh ingat kau orang susah. Nak suruh ingat kau orang susah. Tapi hak asal dia tak siwi berat dah, dia tidak sebut emas tu, dia sebut perak. Kalau emas berat juga. Banyak juga belanjanya. Yalah hak senang tu boleh emas pun dapat kau rambut seberat mana. Rambut budak. Memang ada sunnah Nabi ada. Inilah sepatut dibuat. Ada pun apa nama dia lesen, mulut apa ni, asal Jawa, asal gelugu, garang apa, cicing mah, itu tak ada. Itu tak ada. Tak usah buatlah, tak perlu. Ikut sahabat. Benda tu tak ada. Tak usah buat. Tak ada kelebihan. Kononnya nak suruh jadi bergah mulut dia ni, kata-kata dia sepemah. Kononnya banyaklah kononnya tu gini-gini nak suruh. Tak ada. Hak mana tak buat gitu pun boleh rasa masa-masa kelak pahit, boleh rasa belaka. Tak ada gapo. Wak rumah saja tu ada. Wak rumah saja orang panggil taknik tu, kunyah-kunyah ambil sikit bubuk tu ada. Lepas tu wak rumah zabik lagi, wak goni lagi tak ada tu, tak perlu. Lepas tu takut lekat tu kita beri air zam-zam, tak apa tu boleh. Tak apa. Saya difahamkan doa yang dibaca pada si mati tidak sampai. Bagaimana pula halnya dengan golongan yang mengatakan doa itu sampai dan mereka berdalilkan ayat Al-Quran yang bermaksud, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Suratul Hasyr. Siapa dia kata lagu ni? Ya doa tak sampai ke apa tu, tak boleh nak doa tu. Tak betul. Tak ada orang kata lagu tu. Kalau ada kata gitu tak betul lah, silap dia lah. Doa istighfar tidak sampai, tak ada kata lagu tu. Sebab apa? Ni betul lah ni. Ni dalih hak kata sampai tu. Hak kata boleh tu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itulah ni. Maknanya boleh doa istighfar, doa ada faedah untuk orang mati. Hak ada khilaf ni muga lain. Hak ada khilaf ni. Hak ada khilaf tu telking misalnya. Dengan kain tu pinggan tu apa kan? Bukuh tu pinggan bukuh. Tu ada khilaf, orang duduk bahas lah. Orang duduk bahas, orang duduk pertikai. Tahlil misalnya, tu orang duduk pertikai. Atas pahala baca Quran kau misalnya. Tu memanglah ada khilaf lah, ada bahas lah tu. Imam Syafi'i sendiri kata tak siapa baca Quran pahala, kirim pahala. Doa lain.
Istighfar lain. Setengah orang dia kata dia kiyah lah, dia kiyah. Apa dah istighfar boleh, doa boleh, hak tu mana ada sesuatu lah Tuhan bui. Jadi hak ni pun boleh juga. Dia kiyah. Tak kena lagu tu. Tak kena. Sebab apa? Hak kira pahala ni gini. Kita kena ingat, doa boleh ke orang mati? Ada ayat Quran ni. Ini doa boleh. Istighfar boleh? Boleh. Ni ayat ni boleh. Banyak lagi hak lain. Kau orang hidup boleh ke tidak? Doa istighfar boleh untuk orang hidup? Boleh. Kira pahala boleh ke orang hidup? Tak boleh. Tak serupa. Tak serupa. Jadi tak serupa, tak boleh kiyah. Nak kiyah-kiyah ni biar boleh. Lepas tu kiyah ni dalam bab gapo? Dalam bab gapo boleh kiyah? Ni benda gapo dia ni? Dosa pahala ni. Ni benda dosa pahala, tak boleh. Lepas tu kita kata pada faedah doa tu istighfar. Kita tak tahu lah Tuhan suruh lagu tu, kita buat lagu tu lah. Kita suruh bahas gitu. Tapi kalau tanya Nabi ada buat? Tak boleh. Tak ada. Malam ketiga, malam pertama, malam ketujuh, malam 40, tak ada. Tak ada. Gitu. Jadi kita tak boleh mana-mana. Hak lagu mana Nabi ajar lagu tu, terima. Gitu je. Jadi kalau orang kata doa ni tak ada faedah, doa tak sapa lagu mana maksudnya? Sapa lagu mana? Sapa pahala, itu cerita lain. Kira pahala tu cerita lain. Jadi tak betul kalau lagu tu. Doa istighfar apa memang boleh. Dalam ayat Quran ni ada, dalam hadis sahabat-sahabat duduk doa boleh. Dan dia berbeza dengan kira pahala tadi, beza dari sudut tu. Tak pernah kita tahu dalam hadis mana-mana sahabat duduk buat majlis kira pahala, arwah, buat arwah, tak ada. Lepas tu ramai orang duduk buat. Dia buat lah. Dia muka lama tu duduk buat. Kalau kita kata ramai orang duduk buat, ramai tidak menjadi dalil, tidak jadi bukti. Kalau nak kira ramai orang tidak buat luar negara, benar? Ramai lagi. Ya, benar. Di masjid Madinah, di masjid Mekah ni besar tu dah ada ke? Ada. Gitu lah. Ustaz, saya muskil tentang sahabat. Dalam Sunan Abi Daud, isteri Hilal telah berzina dengan orang lain. Bila dihadapkan pada Nabi, Hilal dan isterinya berli'an. Isteri Hilal itu menyembunyikan perkara sebenar. Saya amat muskil dengan hadis ini. Adakah ini menunjukkan ada sahabat yang berperangai buruk dan tidak ikhlas? Seperti kita kata tadi lah, sahabat ni dia manusia kan. Bila manusia dia adalah perangai-perangai tu, tak ada waktu. Tapi masalah perangai orang gitu gini, kita tak boleh nak tentukan, nak kata dia mesti gitu sampai mati. Tak boleh kata. Kita mana tahu dia bertaubat sore-sore tengah malam? Kita tak tahu. Bila dia bertaubat, Tuhan terima taubat dia, habislah lah. Kita duk mengumpat dia, duk kata dia. Tak boleh lah gitu. Dia kena duduk situ dulu. Dari segi perangai buruk ada, apa ni, perangai huduh sikit sebanyak ada waktu sebagai manusia. Bahkan dalam cerita ni dia berli'an. Berli'an maknanya suami dia tuduh bini dia berzina dengan orang. Suami dia ni Hilal tuduh bini dia berzina dengan orang. Dia tak mengaku anak tu. Anak tu dalam perut tu bukan anak dia. Bila pergi depan Nabi SAW, apa aja lah kalau nak cerita tu, ni rekah lah. Bila pergi jumpa Nabi SAW, Nabi pun suruh lah berli'an. Tak apalah berli'an lah. Berli'an tu maknanya masing-masing suami isteri tu ucapkan 5 macam ucapan setiap seorang. Maknanya kalau dia kata ni betul tuduhan dia ni, bukan tuduhan, betul ni. Dan laknat Allah ke atas dia kalau dia kecek tak betul. Bini pun kata begitu juga. Kalau dia nafi ni, dia kata dok, lelaki dia ni bohong. Dan kalau betul lah sebab dia kata murka Allah ke atas saya, tu dia kata. Itulah li'an orang panggil 5 kali kata. Depan ramai-ramai, depan Nabi SAW. Lepas tu Nabi ada kata, ni dia rekan, Nabi ada kata, nanti tengoklah lagu mana budak tu. Kalau budak tu rupa lagu ni, kiranya anak dia. Kalau budak tu rupa lagu ni,
Bukan anak dia, anak tu lah hak dituduh tu. Lepas tu tubik anak tu memang serupa dengan hak dituduh. Nabi SAW kata dah, kalau tidak sabit kerana ada ayat li'an ni, firman Allah SWT ni, jadi hijau hak tina ni kata dia. Tapi tak boleh. Ini hak Tuhan bui. Kalau dia tak mengaku, dak lah, pakai dak. Nabi pun dia nak ayat pengajarannya, kita mahkamah Islam esok sepanjang masa ni sampai ke kiamat, nak kira meh dengan siapa dituduh tidak meh dengan ayah, nak kira hak tu ke, nak kira DNA ke nak kira gap. Bila dituduh gitu, dah isteri tak mengaku dak lah. Macam dak, tidak betul. Lepas tu anak dia lah, bukan suami dia. Kira-kira hak sahih di sisi Allah Tuhan tahu. Jadi kita nak ukur rejal kau dia tak boleh dengan sebab ni. Itu pengajarannya. Pengajarannya berdasarkan ini hak dia. Bila suami tuduh, itu hak dia. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Suami saja boleh. Orang lain kena bagi saksi pak. Kalau tak bagi saksi kena sebab 80 sebab. Kalau suami boleh, tapi dia kena sanggup berlian. Inilah berlian. Dia kena sanggup berlian. Lepas tu kalau bini dia balas tu, dia mendustakan tuduhan suami dia, dia tak kena apa-apa, lepas hukuman dunia. Dengan Allah SWT tahu hak sebenarnya suami ke hak tak betul, ke bini ke tak betul, Allah SWT tahu. Dan orang lain tak boleh kecek gapo bila sudah berlian. Tak boleh. Kalau kecek kena sebab 80 sebab tak. Atas belakang. Mana tak boleh. Dan dia putus. Nak panjang lah ceritanya. Putus tak boleh ni kosong. Dua orang ni tak boleh ni kosong. Kalau bini tu ni kau dengan orang lain, pada cerai pula, tak boleh juga. Akibat dia. Itu akibatnya. Dia ada peruntukan dalam Islam ni untuk bela diri. Dan bila dia bela diri, dia tak ngaku, hak tina tu tak ngaku, bini tu tak ngaku, sesat. Tak boleh dah. Nabi pun tidak laksanakan hukuman. Padahal dia tahu. Dia tahu, Tuhan pun tahu. Nak ajar kepada kita lah. Setara dia tahu pun dia tidak laksanakan hukuman rejam. Mu tak tahu. Nak laksanakan hukuman rejam ke mana? Tak boleh. Jadi lepas buat kes gitu. Tu nak pengajaran tu. Ada benda-benda lagu ni dapat panduan kepada kita. Kalau tak ada lagu ni, nak dapat panduan lagu mana? Inilah hikmah jadi gini ni. Nak berlaku kepada Nabi tak sesuai. Nabi curi, nak kerat tangan, tak pernah sabar. Nabi berzina, tak pernah sabar. Tapi kalau sahabat, boleh. Lagu mana Nabi buat kalau berlaku gini? Dan kita kemudian hari bila nak melaksanakan hukuman jenayah Islam, lagu mana? Lagu ni. DNA pun tak ada. Kalau betul ada orang tu, betul dah ada orang tu, hak dituduh pun tak boleh laksanakan hukuman rejal. Sebab apa tak boleh? Tak boleh. Itulah dari segi hukumnya. Gitu dah. Habis. Saya sudah hafal Quran. Bagaimana cara untuk menghafal hadis? Baguslah hafal Quran dah, baru boleh kan. Pasal baru ni dia tanya nak hafal hadis dulu kan. Ngapa Quran dulu? Takut orang tolak tak sudah. Jadi dia tanya dia ngapa Quran dah. Bagaimana nak ngapa hadis? Nak ngapa hadis tu ada pengalaman dah ngapa Quran kan? Hadis mudahlah. Dia sebenarnya ngapa-ngapa ni salah satu panduan lah. Salah satu panduan iaitu kita faham dulu. Mudah sikit. Sebab tu orang Arab ni mudah nak ngapa, dia faham dah. Dia faham dah Quran tu hadis. Kita ni tak faham kau satu lah. Pakai hafal semata-mata tu susahnya. Susah. Jadi nombor satu sekali faham dulu. Tu lebih membantulah. Nombor satu. Nombor dua, bukan ngapa hadis, ngapa Quran saja, ngapa lain pun gitu. Tapi awak dipayah sikit nak praktik payah. Bukan semua orang boleh buat. Sebenarnya ngapa Quran, ngapa hadis, ngapa gapo pun semetar je sebenarnya. Kalau kita ada tawajuh, ada penumpuan, tak ada kau satu. Kalau orang ada pengalaman, dia ngapa lah. Sebenarnya dia ngapa kita kata setengah jam. Hak betul-betulnya dalam 5 minit 25 minit lagi berterabur fikiran dia, tak tahu mana rata. Tak tumpu sungguh. Bila dia duduk ulang baru tumpu 5 minit akhir je. 5 minit sebenarnya. Kalau seseorang tu dia boleh buat daripada fikiran dia, hak tak perlu. Dia boleh tumpu selalu. Dia boleh cepat. Tapi payah. Payah dah buat lagu tu. Hakikat sebenarnya. Tu hakikat sebenarnya.
Apakah maksud hadis? Mafhumnya, orang yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat menjadi kafir. Ini supaya kafir lah. Itulah secara ringkas, supaya orang kafir. Gitulah. Ataupun dia boleh jadi kafir tu, hak ni lah kita nak bincang tadi lah, tak sapa lagi dah. Tak sapa lagi. Mana kalau dia angkat tidak wajib, boleh jadi kafir. Betul lah. Jadi munafik adalah setengah-setengah hadis ada sebut. Itu semua betul. Jadi tak boleh main-main lah. Kalau ada ancaman-ancaman lagu ni besar lah ni. Makna dia besar lah. Boleh membawa kepada kafir, boleh juga. Serupa dengan orang kafir, boleh juga. Macam-macam lah takwil lah itu. Itulah antaranya. Wallahu a'lam.